Assalamualaikum, selamat datang ke SRTV. Video kali ini SRTV lakukan adalah untuk atas request daripada salah seorang komentar dan juga subscriber SRTV iaitu Mia Station 4002, di mana beliau mengatakan, Min, untuk video seterusnya tolong bincangkan agar isu coach. Kita selaku penyokong Sabah FC minta coach yang betul-betul kompeten, layak berpengalaman dalam memimpin pasukan Sabah untuk musim ni. Kerana mengatakan apa yang ada sekarang ni macam tidak berada di tahap yang kita inginkan lah. So, aku sebenarnya sudah bincang video ni terlebih dahulu di penghujung musim, dan juga kalau konsep ada satu lagi video sewaktu Sabah FC, manajemen Sabah FC mengumumkan yang Stano akan menjadi coach Sabah FC pada musim yang akan datang. Tapi seperti biasa, memang aku akan cuba sehabis baik untuk keluarkan request yang anda pinta, di mana sebelum ni ada request mengenai Daniel Ting, itu pun kita sudah bincang mengenai isu tu. Dan sekarang sekali kita bercerita mengenai tentang pemilihan coach Sabah FC ni lah. Tapi as a disclaimer, sebelum aku pergi jauh, apa yang aku keluarkan ni adalah pendapat aku saja berdasarkan pengalaman aku melihat dan juga membuat coverage Sabah FC ni selama 3 musim. Maksudnya 3 tahun sudah aku buat benda ni, dan ia berdasarkan pengalaman tersebut lah. Dan of course juga pengalaman aku sewaktu menyokong klub aku sendiri, Manchester United, dan juga di keseluruhan saingan EPL. Dan seterusnya lagi pembacaan aku. So itu adalah benda yang aku input aku dan aku persembahkan di dalam video ni. Sekali lagi, ini adalah pendapat aku saja. You don't have to agree dengan apa yang semua aku cakap, dan of course I don't have to agree dengan apa yang kamu cakap jugalah. So ini adalah open conversation, ruangan yang aku buat untuk kamu meluahkan perasaan aku. So tidak ada siapa betul, tidak ada siapa salah, tidak ada siapa menang, tidak ada siapa kalah. Lebih kurang macam tu. It's just open conversation. So, iklan sekejap. Buat anda yang belum subscribe lagi SRTV ni, sila tekan butang subscribe, kerana 50% yang menyaksikan SRTV ni adalah bukan subscriber, dan 40% lebih saja adalah selaku subscriber SRTV. Dan selain daripada tu, anda juga boleh menyertai membership SRTV RM5 saja bagi tiap bulan, dan anda akan mendapat kelebihan lah, seperti badge yang menyatakan berapa lama sudah jadi member SRTV, dan seterusnya. Anda boleh menggunakan stiker ataupun emoticon yang berbeza daripada pengomentar-pengomentar yang lain. So jangan ketinggalan untuk melakukan dua-dua benda tersebut. So okay, jom kita beralih kepada tujuan video ni sebenarnya. So aku mulakan dulu dengan perkongsian terlebih awal yang telah aku lakukan, di mana aku menilai OKS, Alto dan juga Stano ni. So memang cukup beza dari segi prestasi untuk ketiga-tiga coach ni, especially OKS. Memang dia berada di satu level yang berbeza lah jika dibandingkan dengan Alto dan juga Stano. Again, aku mention diorang ni, aku bukan cakap diorang tidak bagus apa semua, bukan aku benci diorang, tidak. Tapi kita membincangkan persembahan mereka di atas padang, di luar padang tu, itu kita tidak akan sentuh. Okay. Di mana kalau kita tengok reputasi yang telah diberikan untuk Sabah FC selepas pengambil alihan kedua coach, aku sebut kedua coach tersebut, iaitu Stano dan juga Alto ni, pasal aku melihat di sini walaupun Stano diberikan secara official dinyatakan as a head coach kita, tapi aku tidak menafikan kelibat Alto Linus juga di dalam coaching Sabah FC ni. So kita menyentuh mengenai dua coach ni sekali. Okay. Persembahan Sabah FC di penghujung saingan Liga Super selepas pemergian OKS memang cukup merundum, di mana kita saksikan 4 ke 5 perlawanan terakhir OKS bersama Sabah FC, kita telah memberikan satu persembahan yang cukup hebat, di mana lebih 4 gol telah dilakukan oleh Sabah FC, di mana seolah-olah pada suatu ketika tu Sabah FC telah berada di persembahan maksimum diorang lah. Dan aku yakin sekiranya OKS diteruskan, result tersebut masih boleh kita kecapi. Kalau tidak 4 skor sekalipun, tapi 3 mata lah pada perlawanan seterusnya. Jadi selepas pengambil alihan, pertukaran coach tersebut, perubahan drastik dari segi result Sabah FC dan juga persembahan Sabah FC di atas padang memang cukup ketara, di mana 5 ke 6 perlawanan dimiliki oleh Sabah FC hanya ada satu kekalahan, yang the rest semua seri. Lebih kurang macam tu, kecuali untuk perlawanan satu perlawanan Alto Linus tu lah, sewaktu menentang Kuching City yang kita menang 1-0 tu.
The rest semua kita dapat seri. Dengan masih juga hampir memiliki pemain-pemain yang sama pada posisi tersebut. Of course ada injury problem lagi lah yang melibatkan persembahan Sabah FC pada masa tu. Tapi again, ianya tidak 100%, ianya macam masih berada 90% lah pemain Sabah FC. Cuma persembahan tersebut tidak dapat disambung oleh pengganti OKS pada masa itulah. Jadi ianya menimbulkan persoalan kepada aku, adakah ini satu keputusan yang perlu dikekalkan oleh manajemen Sabah FC bagi saingan Liga Super yang akan datang? Kerana bagi aku personally, aku rasa ianya tidak cukup untuk Sabah FC lah. Dan persoalan tersebut telah dijawablah sewaktu sesi interview yang telah dilakukan oleh Shah Helmi selaku antara manajemen Sabah FC yang menyatakan hasrat mereka untuk terus meneruskan Martin Stano dan of course Alto Linus juga selaku orang yang berada di technical area Sabah FC. Dan hasil again aku menilai daripada perlawanan terakhir Sabah FC dan itu aku rasa tidak layak, tapi oleh kerana manajemen Sabah FC ingin meneruskan khidmat dua jurulatih ini, aku telah nyatakan juga pada video sebelum ni, aku merasakan macam although aku tidak setuju, tapi as a fan we have no choice pasal ini adalah kemahuan manajemen Sabah FC dan aku perlu menyokong pilihan tersebut lah. Again, pasal we have no choice. Ini pilihan diorang mau begini dan kita sokong dengan apa yang ada sekarang ni. Tapi of course, masih juga rasa tidak berpuas hati. Hasil daripada dua perlawanan persahabatan yang telah dilakukan oleh Sabah FC, of course kita menentang Kasuka menang 4-0. Aku, itu kalau kamu sebut Syah, even kalau kita menentang pasukan negara Brunei sekalipun, kita akan mendapat result yang lebih kurang macam tu juga. Kerana apabila kita tengok waktu Indonesia melawan Brunei 8-0 Brunei kena oleh Indonesia dan itu adalah perlawanan yang predictable pasal kita sendiri tahu on paper, aku mengatakan on paper di sini Brunei, tim international Brunei itu macam mana. So dua perlawanan yang telah dimiliki oleh Sabah FC, seterusnya adalah menentang Buriram tempoh hari 8-2. Kamu sendiri tahu macam mana reaksi aku untuk perlawanan tu. Dan macam mana aku katakan, aku tidak menyalahkan player-player Sabah FC untuk result tersebut. Aku di sini berani juga mengatakan aku tidak menyalahkan 100% coach Sabah FC. Pasal apa yang aku nampak di sini punca terjadinya keputusan 8-2 tersebut adalah kerana incompetent of our management untuk tidak menyediakan persiapan yang sebaiknya untuk coach, untuk player sebelum menuju ke perlawanan tersebut. Itu yang aku akan katakan untuk coach Sabah FC bagi dua friendly match yang telah kita lalui inilah. Dan untuk menggantikan Alto Linus dan juga Stano pada pramusim ni sebenarnya agak jarang kita lihat. So far kalau ikut pengalaman aku sekali lagi, aku tidak pernah nampak satu pun coach dibuang hasil daripada keputusan daripada pramusim. Walaupun keputusan yang dimiliki oleh klub tu tidak bagus. Itu yang aku katakan di sini. Dan aku di sini menyatakan again kamu tahu pendapat aku mengenai Alto dan juga Stano ni, tapi aku di sini menyatakan bahawa aku mahu mereka ni diteruskan, diberikan peluang, kerana aku boleh katakan apa yang telah dilalui oleh mereka pada penghujung saingan Liga Super, result yang kita miliki pada penghujung saingan Liga Super di atas bimbingan mereka ni bukanlah play yang mereka inginkan. Apa yang telah mereka dapat sekarang ni kemungkinan besar adalah player yang berdasarkan rating diorang, dan mereka mahu player ni berada di Sabah FC kerana player ni sesuai untuk diorang punya perancangan. So itu yang aku yang aku cuba katakan di sini, yang dalam fikiran aku lah. Okay, pasal aku terpaksa mengagak saja sekarang pasal aku nak tahu apa perbincangan di sebalik tabir yang telah dilakukan oleh coach dan juga manajemen Sabah FC mengenai preparation Sabah FC untuk match dan juga player-player semua ni. Jadi aku akan memberi peluang kepada mereka kerana sekali lagi ini adalah tim mereka, inilah player yang mereka inginkan. So aku sudah pasti ianya boleh mereka guna pakai mengikut diorang punya rating lah. Okay, aku ulang sekali lagi benda tu. So kalau perlu ditukar coach ni, ianya perlu dilakukan di saingan Liga Super at least selepas 5 perlawanan terawal.
Tapi itu pun kita kena tolak perlawanan menentang JDT pasal kita tahu apa result perlawanan tu. So membuatkan at least 6 perlawanan terawal Sabah FC. Di situlah baru boleh kita nilai sama ada coach ni perlu dikekalkan ataupun tidak. Cuma bagi aku sekiranya benda itu dilakukan ianya cukup terlambat untuk Sabah FC kerana sekiranya 6 perlawanan tersebut kita tidak mendapat keputusan yang kita inginkan. So kita berapa? 6 kali 3 18 poin telah kita rugi di saingan Liga Super ni. So adakah kita sanggup untuk melepaskan, ini anggaran sajalah, of course lah kita tidak akan kalah semua 6 perlawanan tersebut, at least mungkin seri ada, tapi bayangkan sekiranya 6 perlawanan tersebut kita tidak dapat keputusan yang kita inginkan, adakah kita sanggup untuk melepaskan 18 poin daripada perlawanan tersebut. Kerana bagi aku 18 poin tu cukup berharga untuk awal saingan Liga Super untuk menetapkan di mana kedudukan kita di saingan Liga Super ni. Kerana kalau kita mau menunggu 6 perlawanan tu, macam ia akan membantutkanlah perjalanan kita untuk kekal menjadi top 3 di saingan Liga Super. Itu yang aku katakan di sinilah. So sebenarnya bagi aku ianya perlu dirancang lebih awal sebelum bermula di saingan Liga Super ni. Kita telah mendapatkan satu coach yang kita inginkan. So bercakap mengenai coach pula, aku kena terus terang sama kamu, kita tidak tahu siapa coach yang layak sebenarnya untuk berada di tempat menggantikan OKS tersebut. If you're talking about local coach, bagi aku ada 2 sahaja, tapi ini pun bagi aku belum cukup boleh lagi lah. Okay, pertama adalah coach daripada Perak YCL iaitu Yusri Cik lah. Dia telah membimbing skuad yang bagi aku tidak mempunyai apa-apa tapi mampu membuatkan kelab tu selaku underdog yang terbaik selama musim lepas lah especially, dan itu adalah merupakan calon yang aku rasa cukup sesuai walaupun aku rasakan dia belum berada lagi di prestasi tersebut lah, cuma potensi dia ada di situ. Kedua adalah, tapi ini benda yang mustahil untuk kita lakukan, Aidil Syahrin Shahab tu. So apa yang telah beliau lakukan bersama Kuching City adalah satu benda yang cukup impresif bagi aku. Mengubah kelab tersebut telah menjadi pencabar terbaik di saingan Liga Super untuk musim lepas. Dan kalau kita tengok CV beliau memang cukup bagus juga lah, walaupun tidak banyak. Sewaktu bersama Kedah, Malaysia Cup 2019, runner up 2020-21, MFL Challenge Cup runner up 2023, lepas itu telah diberikan selaku best coach di saingan Liga Super tahun 2024-2025. Pasal kita boleh bercerita mengenai coach import dari luar, tapi itu di luar bidang kuasa aku sudah, pasal aku tak tahu siapa yang ada di luar sana yang betul-betul layak untuk mengemudi Sabah FC. So itu adalah bilang orang dia punya cabaran dia lah. Sekiranya kita ingin mengekalkan coach, ingin menggantikan coach, siapa pula siapa yang lebih sesuai untuk digantikan mereka. So bagi aku sekali lagi di sini, walaupun sekali lagi aku tidak bersetuju, tapi aku merasakan baik untuk kita kekalkan mereka ni buat sementara waktu untuk ke 6 match yang akan datang. Tapi sekali lagi ianya akan merugikan kita lah sekiranya result 6 match tersebut tidak dapat kita miliki seperti mana yang kita inginkan. So, itu saja perkongsian dan juga persoalan daripada idea daripada Mia Station. Terima kasih di atas request yang anda berikan, dan sekiranya anda mempunyai request lain untuk yang perlu dibincangkan, anda boleh letakkannya di ruang komentar dan aku akan cuba keluarkanlah video tersebut. Jadi bagaimana pula pendapat anda, letakkannya di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.